Bertemu kembali di Minggu Baharu bersama saya Zawaz Yusof, rentasan berita edisi 1398. Antara paparan utama. Antara anak angkat, penjilat dan pengkhianat. Pemimpin PAS pelekeh titah raja pemerintah. Geng kaya berpakat demi Melayu atau rasuah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengerusi Perikatan Nasional PN Selangor Datuk Seri Muhammad Azmin Ali melalui hantaran di Instagram miliknya ketika beliau dan isteri Datin Seri Syamsida Taharin menziarahi Tun Dr. Mahathir dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali pada petang Ahad lalu, menyatakan bahawa bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir mengajak orang Melayu khususnya bersatu dalam menentang musuh yang mempunyai agenda tersembunyi. Ujar Muhammad Azmi, pendapat itu disuarakan selepas membincangkan mengenai pelbagai isu semasa. Tun turut memberi pandangan kepada saya mengenai situasi politik semasa di tanah air. Selain isu ekonomi dan kos sara hidup, Tun secara tuntas mengajak umat Melayu untuk bersatu melawan musuh yang mempunyai agenda yang tersirat. Lebih 1 jam saya dan Syida diraih mesra dengan pelbagai juadah raya, ketupat, nasi impit, rendang ayam, rojak buah, bihun tauco, pengat pisang dan minuman lai cikang. Alhamdulillah, minggu depan Tun akan menyambut ulang tahun kelahiran ke-98 dan Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali ke-97. Syukur Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan nikmat kesihatan kepada Tun berdua dan moga mereka akan terus dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Azmin turut menambah Dr. Mahathir hakikatnya mempunyai kewibawaan yang tinggi di peringkat antarabangsa, memandangkan beliau telah menerima pelbagai jemputan program di luar negara. Tambahnya, ia dibuktikan menerusi lawatan kerja bekas ahli parlimen Langkawi itu ke Bosnia, United Kingdom dan juga Turkiye. Turkiye telah meminta nasihat Tun dan ingin bekerjasama dengan Tun untuk menjayakan Istanbul Summit berdasarkan pengalaman dan kejayaan memimpin KL Summit. Sambutan yang hebat kepada Tun ketika lawatan ini membuktikan dunia masih menghormati pandangan beliau dalam pelbagai cabaran masyarakat dunia hari ini, ujar Azmin. Hebat sungguh susuk tubuh bernama Azmin Ali mengiktiraf Tun Dr. Mahathir sebagai insan yang mempunyai kewibawaan yang tinggi di peringkat antarabangsa. Namun pada masa yang sama, beliau lupa tentang satu peristiwa pedih yang tidak akan dilupakan oleh seluruh rakyat Malaysia yang didalangi beliau sebagai pengkhianat yang menjatuhkan Tun Mahathir. Langkah syaratan yang diatur oleh Menteri Kanan merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri pada hujung Februari 2020 adalah untuk menghalang Pakatan Harapan PH memerintah negara adalah bukti beliau juga bercita-cita ingin menjadi seorang Perdana Menteri. Menurut kenyataan Tun Mahathir yang dipetik media pada November 2020, Tun Mahathir berkata beliau pasti Azmin sudah lama merancang perkara itu kerana menyedari bukan mudah untuk meyakinkan 9 ahli Parlimen Parti Keadilan Rakyat untuk menyertai langkah syaratan. Azmin tahu jika sekadar Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu menarik diri dari Pakatan Harapan PH, ia masih tidak cukup untuk menjatuhkan kerajaan PH. Tetapi apabila Azmin ikut serta, maka secara langsung kerajaan PH hilang majoriti dan jatuh, katanya. Menurutnya, Tan Sri Mahyadin Mak Yassin dan Setiausaha Agong Perikatan Nasional PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin cuba meyakinkan beliau bahawa Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan DAP sedang merancang untuk menjatuhkan beliau dan itulah sebabnya beliau bergabung dengan parti-parti Melayu yang lain. Jom Channel ingin menyingkap kembali berkenaan Presiden Perjuang Datuk Seri Mukhriz Mahathir yang pernah menyifatkan Azmin Ali sebagai kurang ajar kerana mendakwa Tun Mahathir meletak jawatan Perdana Menteri ketika itu kerana sikap pelupa. Mukhriz turut mempersoalkan kesahihan dakwaan Azmin yang kononnya beliau bersembang selama 2 jam dengan Mahathir untuk membincangkan episod langkah syaratan. Azmin memang penipu besar. Dengan pemimpin penipu macam ni, rakyat wajib tolak, tulis ahli Parlimen Jelun itu di Instagram miliknya
miliknya ketika itu. Berdasarkan kepada beberapa peristiwa yang berlaku antara Azmin dan Tun Mahathir daripada episod anak angkat, membodek dan menjilat sehingga ke episod pengkhianatan terbesar yang pernah dilakukan Azmin, timbul pula persoalan siapa sebenarnya musuh yang ada agenda tersembunyi itu. Ingat, Azmin Ali mula menjadi tawar di lidah rakyat apabila beliau menjadi antara watak utama dalam langkah syaratan yang menyaksikan kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan. Malah sewaktu kemelut pandemik, beliau sekali lagi mendapat banyak kritikan sebagai Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri kerana masih membenarkan kilang-kilang dibuka walaupun kes COVID pada ketika itu sedang mencanak naik. Siapa sangka bekas Menteri Besar Selangor yang dulu mendapat banyak sokongan kini bergelumang dengan pelbagai kontroversi. Azmin kalah teruk kepada Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari yang menamatkan taklukan Azmin selama 3 penggal di Parlimen Gombak dengan majoriti 12,729 undi dalam PRU 15. Tentu juga anda masih ingat pada Julai 2019 tular satu video intim antara Azmin dan seorang lelaki lain di hotel yang sehingga kini masih kabur. Dan sekarang dengan cerita PN tidak menolak kemungkinan mencalonkan Azmin sebagai Menteri Besar Selangor sekiranya menang PRN yang akan diadakan tidak lama lagi. Dipersilakan, bolehlah kita saksikan bagaimana si Luncai terjun dengan labu-labunya dan bagaimana Mak Jenin jatuh terjelepuk. Seronok betul rakyat Malaysia apabila harapan mereka untuk melihat susuk tubuh yang bernama Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menjadi gelanggangan politik akibat pengkhianatan dan kedajalannya kini sudah menjadi kenyataan. Tidak lama lagi, bolehlah kita saksikan bagaimana selepas ini Azmin menjual jeruk di persimpangan lampu isyarat bertemankan rakan sekongkolnya Zuraida Kamarudin yang kini diarahkan mahkamah untuk membayar 10 juta ringgit kepada parti yang dikhianatinya sebelum ini. Jika anda ada terserempak dengan mereka di mana-mana hentian trafik, jangan lupa buka tingkap, lambatkan tangan dan cakap, bye-bye Azmin, bye-bye Zuraida. Ketika Barisan Nasional memerintah puluhan tahun tidak pula lepas meracau setiap hari dengan naratif hendak menjatuhkan kerajaan secara tebuk atap, pemimpin PAS ketika itu istiqamah dengan perjuangan Islam yang syumul yang melarang sebarang kekerasan terutamanya untuk menjatuhkan ulul amri secara rampasan kuasa. Namun hari ini perjuangan PAS itu cemar kerana seolah-olah peristiwa pada tahun 80-an ingin kembali diulang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta pemimpin dan Dewan Ulama PAS untuk memperbetulkan beberapa kenyataan dikeluarkan oleh bekas Timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Kedah, Syekh Muhammad Zainul Asri Muhammad Romli yang menyatakan bahawa sesiapa sahaja tidak menyokong PAS adalah musuh Allah. Apakah benar orang tidak bersama dengan PAS adalah musuh Allah? Kalau betul, pasal apa arwah Tok Guru iaitu Tan Sri Ni Aziz sokong saya dan saya bukan ahli PAS pun? Ini mereka kena jawab, katanya. Ada berkata demikian ketika berucap pada program Minum Petang bersama penduduk kampung Sama Gagah 30 Jun lalu. Beliau mengulas kenyataan Muhammad Zainul yang berbau takfiri musuh Allah terhadap lawan parti PAS ketika program Himpunan Kedah Berselawat 24 Jun lalu. Permohonan mohon maaf beliau bahawa kenyataannya ditujukan kepada kaum Yahudi dan Nasrani tidak masuk akal kerana beliau mahupun Perikatan Nasional atau PAS gagal menjawab soalan berapa ramai daripada golongan tersebut bertanding pada pilihan raya negeri Kedah nanti. Sesudah itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution mengingatkan agar pemimpin parti mengelak daripada menggunakan isu sensitif 3R iaitu bangsa, agama dan institusi diraja ketika kempen pilihan raya negeri. Kenyataan Saifuddin itu selaras dengan titah Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah yang mengingatkan semua pemimpin politik tanpa mengena kaum supaya tidak menggunakan isu agama demi perpaduan dan masa hadapan negara. Sementara itu, Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin pula menitahkan agar semua calon dan penyokong parti politik berkempen secara sihat, menunjukkan akhlak baik serta tidak membangkitkan isu agama dan kaum pada pilihan raya negeri akan datang. Titah Sultan Syarafuddin dan Sultan Mizan adalah senada dengan harapan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Munawir ketika baginda bertitah selaku pengerusi mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-260 yang diadakan di Istana Negara pada 30 November tahun lalu. Baginda menzahirkan harapan agar tiada lagi pemimpin yang membangkitkan isu perkauman atau agama dengan tujuan untuk menghasut masyarakat. Namun, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur menempelak Saifuddin kerana menurutnya 3 perkara tidak seharusnya ditinggalkan berikutan ia sudah termaktub dalam rukun
rukun negara dan perlembagaan persekutuan. Kalau sentuh 3R adalah tindakan melampau, habis tu nak buang mana rukun negara. Rukun negara berangkumi semua perkara termasuk institusi diraja dan agama. Dalam perlembagaan jelas menyatakan bahawa Islam adalah agama rasmi negara. Adakah kita kena buang, katanya, seperti dipetik Berita Harian. Kelakarnya, kalau 3R itu sudah ada dalam perlembagaan persekutuan dan rukun negara, mengapa nak dibangkitkannya? Adakah pemimpin Perikatan Nasional mempertikaikan jaminan terhadap 3R dalam perlembagaan persekutuan? Atau mereka berniat hendak merungkai perlembagaan dan mengubah rukun negara demi menjayakan perjuangan yang menjurus ke arah takfiri ini? Jelas, perbuatan menggunakan isu agama dan kaum dilarang oleh pihak Raja-Raja Melayu yang menjadi ketua agama di negeri masing-masing. Sudah pasti Raja-Raja Melayu bukan anggota mana-mana parti politik termasuk PAS. Adakah PAS nak labelkan mereka juga musuh Islam? Adalah satu kezaliman yang nyata menuduh pihak lain yang berbeza fikrah politik dengan PAS sebagai musuh Islam. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi amaran yang keras kepada pemimpin yang zalim dan menyokongnya menerusi surah Hud ayat 113 yang berbunyi, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berlaku zalim, maka kalau kamu berlaku demikian, api neraka akan membakar kamu, sedang kamu tidak ada sebarang penolong pun yang lain selain daripada Allah. Kemudian dengan sebab kecenderungan kamu itu, kamu tidak akan mendapat pertolongan. Justru marilah kita sama-sama menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar menghentikan golongan ini daripada berterusan melakukan kezaliman dengan cara tidak memilih dan mengangkat mereka sebagai pemimpin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan bahawa beliau menerima pelbagai ugutan daripada geng kaya yang kini berpakat untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan yang dipimpinnya. Anwar berkata beliau telah melalui liku-liku hidup yang sukar dan negara hari ini berhadapan dengan hutang yang mencecah 1.5 trilion ringgit yang menjadikan keadaan lebih sukar. Jadi kita perlu bersihkan negara ini daripada kerja-kerja rasuah yang menyebabkan pelbagai ugutan saya terima daripada geng-geng kaya yang sedang berpakat dengan menggunakan agenda hidup Melayu. Saya tiada masalah yang mana saya kini lawan tetap lawan untuk mempertahankan prinsip ini. Dia berkata demikian dalam ucapannya pada Majlis Kenduri Korban di luar perkarangan Masjid Jami' An-Nur, Kampung Gua Perahu, Pulau Pinang pada 30 Jun lalu, lapor Berita Harian. Perdana Menteri menafikan bahawa beliau berdendam dengan pemimpin kerajaan terdahulu seperti yang didakwa. Orang kata Anwar ini tidak ada kerja lain, cakap pasal rasuah sebab nak balas dendam. Saya tak dendam. Siapa yang disiasat oleh SPRM, iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, dia yang jawab dan jelaskan, serta bukan saya yang mengarahkan. Ini setiap kali ada kes rasuah, kata Anwar, yang arahkan, sedangkan ada banyak kerja lain perlu dibuat, ujarnya, seperti dipetik. Dalam pada itu, Anwar meminta rakyat membuat penilaian dengan adil sekalipun kedengaran pelbagai cakap-cakap luar yang terus menabur fitnah terhadap pentadbirannya. Bila mengingatkan rakyat agar membezakan antara fitnah dan serangan politik kerana kerajaan ketika ini sedang giat memulihkan keadaan negara yang rosak teruk. Menurutnya, kritikan boleh diterima tetapi bukan cerca dan fitnah. Boleh kritik, bukan semua yang saya buat itu betul. Ada kalanya ada kelemahan yang saya tak tahu. Tetapi cerca dan fitnah memang tak boleh. Tak kira dia pakai kopiah, ketayak dan kod, tegasnya. Bagaimanapun, Perdana Menteri tidak memperincikan siapa yang dimaksudkan dengan geng kaya tersebut. Mengulas mengenainya, Ahli Jawatan Kuasa Khas menangani rasuah JKMR SPRM, Hassan Abdul Karim berkata komplot mahu menjatuhkan Anwar Ibrahim dengan pelbagai ugutan tidak selayaknya diterima oleh seorang Perdana Menteri yang jujur dan ikhlas memperjuangkan bangsa dan negara. Ahli Parlimen Pasir Gudang itu mempersoalkan apakah dosa besar yang dilakukan Anwar sehingga beliau diganggu gugat, dan ahli politik pembangkang mengaku beraliran Islam cuba mengambil alih kuasa secara pintu belakang atau tebuk atap. Kenapa Anwar hendak dijatuhkan? Anwar hendak hapuskan rasuah. Apakah itu satu kesalahan? Soalan Hassan seperti dipetik Suara Keadilan. Beliau juga bertanyakan apakah cadangan Anwar untuk menghapuskan subsidi secara borong dan mensasarkan kepada golongan miskin dan rakyat marhain juga dianggap salah. Anwar hendak struktur semula subsidi supaya rakyat bawahan dapat terus dibantu. Apakah itu juga salah? Kalau rakyat Melayu
di Kedah, Terengganu dan Kelantan masih miskin. Adakah Anwar juga yang salah bidasnya? Dalam laporan Berita Harian pula, Hassan mengingatkan bahawa jika ugutan mereka itu sampai ke tahap menggugat kedudukan kerajaan, akan menjurus kepada satu bentuk kesalahan jenayah yang mengancam perjalanan demokrasi berparlimen. Anwar wajar mendedahkan identiti mereka. Beliau menyifatkan geng kaya yang dimaksudkan Perdana Menteri itu sebagai mafia politik. Kerajaan pimpinan Anwar tidak perlu menggunakan polis dan undang-undang untuk menghadapi geng kaya ini. Sebaliknya, dedahkan mereka ke pengetahuan umum untuk dinilai rakyat. Siapa mereka ini? Bagaimana mereka boleh jadi kaya? Adakah mereka kapitalis kroni? Adakah mereka pemilik monopoli AP, permit import? Adakah mereka dalam senarai Pandora Papers dan Panama Papers? Adakah mereka pemilik syarikat besar yang pernah di-bail out oleh kerajaan? Adakah mereka ada rekod lari dan mengelakkan diri dari membayar cukai kepada lembaga hasil dalam negeri LHDN? Adakah mereka ini ada kes rasuah? Soalnya seperti dipetik. Menurut Hassan, geng kaya yang memusuhi Anwar dan kerajaan perpaduan sekarang adalah segelintir orang kaya atau elit ekonomi yang masih menguasai politik. Mereka kelas kayangan, mereka golongan oligarki yang takut dan bimbang berlaku perubahan struktur asas terutama dalam dasar ekonomi dan keuangan negara di bawah Anwar, sehingga perubahan itu nanti akan mengancam kepentingan geng kaya ini yang bersifat reaksional dan tidak patriotik, tegasnya. Segala persoalan yang Hassan Karim lontarkan boleh dianggap sebagai bayangan yang agak jelas siapa sebenarnya geng kaya tersebut. Ini kerana kita tahu siapa yang hari ini menggunakan premis hidup Melayu demi memburukkan kerajaan perpaduan Malaysia Madani. Kita juga tahu yang sedang disiasat oleh SPRM dan LHDN dan akan ditimpa malang jika pihak penguatkuasa mendakwa mereka. Malah dilihat juga wujud kesepakatan ahzab antara golongan yang memainkan naratif hidup Melayu bersama mereka yang mentakfiri sesama Islam dengan label musuh Islam, suara syaitan, buta Al-Quran dan sebagainya. Adakah salah Anwar jika beliau mengatur kualiti kehidupan rakyat negara ini tanpa membezakan mereka berdasarkan agama, kaum dan kebudayaan? Bagi pemimpin kerajaan perpaduan, tiada jalan lain untuk menangkis fitnah dahsyat geng kaya yang berpakat dengan gerombolan bigot ini selain bekerja kuat untuk memastikan agenda reformasi yang dibawa Anwar menerusi Malaysia Madani berjaya dan hasilnya dapat dilihat oleh rakyat. Manakala bagi rakyat pula, kalian hendaklah berhati-hati agar tidak terus diperbodohkan oleh geng kaya ini jika mahu kehidupan yang aman dan makmur. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi.